iaitu jalan yang Allah letak di dalam Al-Quran. Allah yang Allah bagi dalam Al-Quran tu semua jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah, beribadah sepenuh-penuh ikhlas, kemudian beramal dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, tak lain dan tidak bukan menjadikan kehidupan kita ini hanya jambatan untuk sampai di akhirat Allah. Itu sebabnya kata para ulama, ada 3 jalan, ada 3 tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, antara yang sebut perkara ini Syekh Saleh Abad Nakah. Dia kata pertama, tuan-tuan dan puan, antara tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idza batuliya sabar. Tanggungjawab kita kepada Allah apabila kita ditimpa musibah, kita susah. Sekarang ni orang ditimpa musibah dengan kena hilangnya MH370 dan dijumpai. Tadi saya dalam on the way jalan tadi tengok dalam Facebook dah ada gambar-gambar macam apa nama, makanan ringan, dipanggil macam cekedis, made in Malaysia, dah tulis dekat situ. Dah jumpa beberapa perkara yang nampak tanda-tanda ke arah MH370 itu adalah, yang jumpa dekat pulau itu adalah MH370. Kita tahu berapa ramai orang Islam kita yang keluarga dalam tu ada dan telah pun pergi. Tuan-tuan, betapa sedihnya mereka. Betul, itu adalah ujian. Allah uji kita dengan pelbagai ujian, kita tetap sabar. Allah bagi semua tu kita sabar. Allah uji kita sekarang ini di Malaysia, macam-macam ujian, tuan-tuan dan puan. Ujian dengan ekonomi tak stabil. Siapa kata ekonomi kita stabil? Betul tak Ustaz? Sakit, tuan-tuan. Saya nak pergi luar negara, patut saya bulan 12, bulan 11 ni pergi Turki, kena bentang paper tentang halal. Saya nak pergi mikir, saya kata aduh, sebab bajet yang diberikan bila tukar dengan duit Turki tak cukup. Nak makan apa? Aku pergi ni urusan kerajaan, urusan negara. Pergi-pergi duit tak cukup. Gila aku nak pakai duit aku. Takkan saya nak pakai duit saya? Baik saya sedekah pada orang fakir miskin, baik bagi pada Ustaz Abdullah Khairi. So kau ni ada buat syafaat di akhirat. Ini pergi tak tahu apa ni, tuan-tuan dan puan. Bayar hotel, bayar makan, tak cukup. Ekonomi kita teruk. Bila tukar dengan pertukaran luar asing, sangat teruk, tuan-tuan dan puan. Kami ni jenis orang pergi luar negara, saya tukar duit. Ya Allah, kata ruginya duit kita, tuan-tuan. Tapi kalau kami pergi ke Singapura, nak beli teh tarik, minum teh tarik berapa? RM2.5 lah. $2 lebih. Wah, minum teh tarik $2 lebih. Cuba hang kali tengok. Botak kepala. Nak cerita, tengok ekonomi kita tu, kita kena sabar. Allah nak ajar kita. Memanglah Ustaz sedap gila kan sabar. Memanglah sabar. Sabar maksud saya bukan redha tak apa, bagus. Minyak naik, alhamdulillah, syukur. Memang betul. Itu kita kena sakit jugalah. Kita kena cuba minta dengan pemimpin, minta dengan YB, bercakaplah dalam dom. Jangan depan rakyat, bukan main bersungguh. Cakap dalam parlimen, tolonglah turunkan harga minyak dunia turun sekarang ni. Macam mana kita duk naikkan minyak? Cuba jelaskan betul-betul kepada rakyat. Tak? Jadi jangan buat pening kita. Jadi kita itu yang kita nak. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, betul, bak semua naik, minyak naik, barang naik, ekonomi tak stabil. Allah suruh kita sabar sebab Allah uji kita sekarang. Bukan sebab Allah Ta'ala, sebab kita tak pandai manage harta dunia. Allah bagi segala-gala, tak pandai nak manage. Maka tuan-tuan, kita kena sabar. Antara cara bersabar, kita berfikiran positif. Maknanya sekarang kita kena berjimat cermat. Pergi beli barang, pergi ke pasar, beli benda yang perlu. Contoh, kalau orang yang jenis suka tukar kereta, baru ni saya balik Kelantan, ada seorang sahabat saya ni, dia suka tukar kereta, 3 tahun tukar kereta. Tapi bukan tukar kancil kepada kelisa-kelisa kepada kancil. Dia jenis tukar BMW, Mercedes, BMW. Itu je kerja dia. Bini dia pun pening. Kalau tengok dia hilang 2-3 hari, bini tahu dah, dia turun ambil kereta lah tu. Balik-balik kereta baru. Sekarang tuan-tuan, lepas jadi ekonomi macam ni, sekarang dia punya cara hidup pun dah bertukar. Dia maintain dengan BMW yang sudah pakai 5 tahun. Boleh pakai. Sebab apa dia kata tu? Daripada saya beli gila kereta beli jatuh harga, baik saya beli tanah untuk anak yang belum tentu. Sebab apa? Sekarang ni anak tuan-tuan nak beli rumah macam mana?
Nak beli rumah macam mana? Dekat nilai dia tuan-tuan keluar Bangi ni masih Selangor. Saya duduk di Bangi. Bila kita keluar tol nilai ada rumah sebelah kanan. Rumah baru naik. Belum naik pacak lagi. Dia sama rata ke apa nama? Tanah. Tuan-tuan perempuan, apa berlaku? Kita tanya, masa nak pergi launch, kita tanya berapa harga? Ingat nak beli untuk anak lah. Harga rumah tengah 750,000. Saya penjawat awam grade A boleh buat pinjaman paling banyak 500,000. 500,000 tuan-tuan, 270,000 tambah lagi 50,000, 300,000 bayar cash. 50,000 apa boleh tambah? Bayar cukai, bayar apa nama peguam. 300,000 kena bayar cash. Nak bayar kat mana tuan-tuan? Tu tak kira rumah kedai lagi. Maka kita kena berfikir panjang agar kita tidak bermewah-mewahan. Saya bagi tahu kepada para artis, jangan kamu mewah. Ni dapat duit 70,000, dapat duit daripada lakonan habis 50,000, habis kamu belanja bukan. Beli handbag harga 10,000. Hang buat apa handbag? Bukan handbag bila dah beli tu, lepas tu hang jual balik dari 20,000. Mana ada? Nah, jenama LV lah, jenama itulah, bukan 10,000 ke atas tu nah. Itu baru handbag. Kalau jenama ada satu lagi jenama tu Hermes. Ada kawan Datuk Alif yang terlajak laris tu. Tinggi 3 tu. Dia pergi dekat butik Hermes nak beli satu beg. Harga handbag perempuan 60,000. Kena tempah dekat setahun baru dapat. Dia kata tu pun ramai orang ambil tuan-tuan. Itu semua orang kaya terlebih, tak apa. Jadi kita ni kena berjimat cermat. Artis bukanlah dia kaya sangat. Dia orang ni kaya sementara. Dia dapat duit banyak, lepas tu dia habis pun cepat. Kerana tiada keberkatan. Semua ini Allah uji. Allah kata apa? Bila betul dia sabar. Bila dapat diuji, bila Allah uji kita sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza an'ama syakar. Tanggungjawab kita dengan Allah, bila Allah bagi nikmat, bersyukurlah dengan nikmat Allah itu. Duit Allah bagi, apa lagi kita buat? Kongsilah dengan orang-orang susah, kongsilah dengan orang fakir miskin, kongsilah dengan rakan-rakan. Tidak rugi kita belanja orang, tidak rugi kita buat sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada kita di akhirat pula. Sebut dengan syukur, keluar datang padang. Pandang depa. Masukkanlah apa yang ada dalam poket kita tu, sedikit je. Tuan-tuan, bukan banyak, mengikut kemampuan. Kita buat untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanggungjawab kita dengan Allah. Wa idza an'ama syakar. Ni baru orang dua bising. Dia kata kita duk bagi duit raya ni, kata bukan sunnah Nabi. Allah. Tuan-tuan, kita bagi duit raya ni, niatkan sudahlah. Kenapa bagi? Saya bagi hadiah. Tak sedekah pun hadiah. Untuk siapa? Untuk budak-budak yang masih belum balik. Kita bagi duit raya budak kecil besar-besar ni. Nah, ambil duit dalam sampul. Adik pun buka. Ada RM1. Ustaz Abdullah bagi RM1. RM1 je Ustaz Abdullah. Saya kata aku. Nah, buka. RM1. Tak apalah, saya kuat-kuatnya duit. RM1. Dulu zaman saya kecil 20 sen. Nah, bawa plastik tu, penuh duit dalam plastik. Nak cerita bagi, niatkan sedekah. Hang bagi sikit kepada budak-budak. Budak-budak besar ni tuan-tuan, tidak ada dosa. Kalau dia mati masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia doakan ke, ya Allah, tolong murahkan pakcik ni, ya Allah, murahkan rezeki pakcik ni. Murah sungguh rezeki kita tuan-tuan. Takkan itu pun hang duk kecoh. Kita ni duk kata itulah, ya Allah bagi duit duit raya ni tak ada dalam sunnah Nabi. Relax lah bro. Jangan benda gitu nak gaduh. Sekarang ni kita kena bincang ni macam mana ni. Macam mana nak dapat dana, macam mana nak dapat sedekah yang nilainya 8 bilion. Kita tutup mata masuk akaun masjid kita, batu. Masjid apa batu? Masjid batu. Tengok, ada 8 bilion. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Siapa bagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun tak tahu apa bagi. Kita kena fikir macam tu. Tahan tak usah Allah. Rakaman ni jangan main. Kerana dia nak masuk forum perdana ni, saya tengah hajar. Tu tolong cover sikit. Tuan-tuan. Jadi itu sebabnya kita kena fikir, kena buatlah sesuatu, bersedekah untuk apa? Untuk tunjukkan syukur kita kepada Allah. Manakala yang ketiga tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, wa idza aznaba istaghfara. Apabila dia berdosa,
dia cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah suruh minta ampun cepat. Allah kata aku tak nak banyak. Tak payah kamu terjun dari bukit ke bawah sebab kamu buat dosa. Tak payah. Allah kata duduk sekejap, minta ampun, istaghfirullah. Minta ampun dengan Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahu akbar. Tengok, kita minta ampun, astagfirullah 70 kali pun cukup, Allah ampunkan dosa kita. Jadi nak kita bagi 3 perkara yang tanggungjawab kita dengan Allah, maka kita cubalah sedaya upaya untuk melaksanakan tanggungjawab ini, sebab ia akan dipersoalkan di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, apakah kekangan untuk kita melakukan perkara tersebut? Ada kekangan, ada dia punya gangguan-gangguannya. Untuk tahu perkara itu, kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, teranglah sudah bagaimana hak Allah yang perlu kita laksanakan. Tuan-tuan, alhamdulillah kita dah melaksanakan hak Allah, iaitu kita dalam sembahyang solat berjamaah subuh. Alhamdulillah.